Ruan satu dua. Ruan satu dua. Boleh. Minta kaum ibu tu keluarlah ke depan. Keluar. Kalau banyak kosong tu, syaitan duduk. Ke depan ni. Baik, kita buka majlis dengan baca kitab Pilaratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi kiram ashabul nizam. Sya'ulahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairan hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta hawahu taba'an lima ji'tu bih. Maksudnya tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga hawa nafsunya akur ataupun condong kepada apa yang aku bawa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Hormati tuan imam kita, tak lupa juga tuan Bilal, kemudian jawatan kuasa, pengurusi surau, jawatan kuasa, tuan-tuan dan puan muslimin muslimat bahagia. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah, sekali lagi kita dapat bersama pada malam ini untuk kita sambung pembahasan daripada kitab Hakikat Hidup Beriman kepada Allah. Baik, kita sampai muka surah apa tu, tuan? 30. 25, 27. 30. K ke? Huruf K. Betul? Okey, huruf K. Baik. Qala musannifu Allah Ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darin amin. Membatalkan syahadah juga apabila melakukan ibadah atau upacara ibadah yang lain daripada Islam, dan adalah tidak layak bagi seorang Islam itu melakukannya, yang tidak boleh ditakwil melainkan kufur dan syirik. Yang tidak boleh ditakwil melainkan kufur dan syirik. Sekali lagi, membatalkan syahadah juga apabila melakukan ibadah atau upacara ibadah yang lain daripada Islam, dan adalah tak layak bagi seorang itu melakukannya,
yang tak boleh ditakwil melainkan kepada makna kufur dan juga syirik kepada Allah. Takwil makna dipaling lah, tak boleh dipalingkan makna tadi melainkan hanya pada kufur dan syirik kepada Allah. Contohnya seperti rukuk dan sujud kepada yang lain daripada Allah. Seperti rukuk dan sujud kepada yang selain daripada Allah Ta'ala, ataupun melakukan pemujaan atau penyembahan selain Allah. Ini secara kafir lah, secara kafir. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Surah Al-An'am ayat 162 163. Qul, kata olehmu ya Muhammad, inna salati, sesungguhnya sembahyang aku, wa nusuki, dan ibadah aku. Nusuk asal mana nusuk ni haji. Tapi bukan sini, bukan makna haji saja, di sini lebih pada konteks ibadah. Wa nusuki, ibadah. Wa mahyaya, hidupku. Wa mamati, dan matiku. Lillahi rabbil alamin, bagi Tuhan sekalian alam. Bagi Tuhan sekalian alam. La syarika lahu, tiada sekutu baginya. La maksudnya tiada atau nafi lah. La ni huruf nafi kalau dalam bahasa Arab. Syarika lahu, tiada sekutu baginya ataupun bersyarikat baginya. Wa bizalika umirtu, dan dengan yang demikian itu aku diperintahkan. Wa ana awalul muslimin, dan akulah orang yang awal-awal muslim. Muslim maknanya penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini ayat ni popular lah. Kan ni termasuk dalam doa apa tu kan? Doa iftitah. Kan hukum membaca doa iftitah, hukumnya ialah sunat ab'ad. Sunai'ah atau sunat maaf lah. Jadi mana kalau kita tak buat pun tak perlulah kita ganti dengan sawi. Kan? Itu. Sunai'ah maksudnya. Macam tu. Kan tetapi walaupun dia sunat, tetapi dia punya makna tu mendalam sebenarnya. Kalimat orang kata ayat doa iftitah ni. Iftitah maksudnya permulaan lah. Fatihah pun permulaan juga. Iftitah mana permulaan. Wa ana minal muslimin. Kalau di sini ayat Quran ni. Ayat Quran wa ana awwalul muslimin. Okey. Jadi dalam bacaan doa iftitah ni dia merupakan orang kata ikrar, pengakuan kita. Ini pengakuan kita, sesungguhnya sembahyang aku, ibadat aku, hidup aku, mati aku hanyalah untuk Allah Tuhan sekalian alam. Gitu. Ini ikrarlah pengakuan kita dalam solat. Okey, ini pengakuan kita dalam solat. Cuma jangan dalam solat ni mengaku macam tu, tapi luar solat lain. Banyak ada kalau kita ni dalam solat kami lagi inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Tapi luar solat kan mana hukum Allah Taala tak nak pakai kan. Kemudian ingkar kepada arahan Allah, ingkar kepada arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak orang kata tidak redha dengan ataupun tak puas hati dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ini semua tu mana menentang dengan apa yang dia ngaku dalam ibadah solat itu. Jadi naklah kalau boleh kan apa yang luar solat itu menepati dengan apa yang dalam solat itu. Baik, kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Muaz bin Jabal, daripada Muaz, apabila Muaz mau sujud kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata la taf'al. Fa inni law amartu syai'an an yasjuda li syai'in la amartu al-imra'ata an tasjuda li zawjiha. Kan jadi bila Muaz bin Jabal nak sujud kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah kata la taf'al. Jangan kamu lakukan, jangan buat. Fa inni, maka semuanya aku law amartu syai'an, jikalau aku perintahkan akan sesuatu,
an asjuda li syai'in, bahawa sujud bagi sesuatu, la amartu imra'ah, nescaya aku perintahkan perempuan, an tasjuda, bahawa dia sujud, li zawjiha, bagi suami dia, bagi suami dia. Kan? Tapi sebabkan tak boleh sujud, jadi tak boleh lah. Kita jangan ikut budaya-budaya orang lain. Kadang budaya Hindu, kadang dia sujud pada lelaki dia, kena sujud kat kaki dia dan sebagainya. Itu dalam agama Hindu tu lain lah, itu agama dia. Dalam agama kita tak boleh. Kita hanya sujud hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Kalau ada orang sujudkan kita, tegaklah. Macam tu. Dia tengok ni, wah ini orang kaki masjid ni. Ni kaki masjid ni, orang kuat ibadah ni, jadi kita sujudlah dengan dia. Orang kata, ni imam ni hebat ni. Jangan, tegaklah dia. Jangan buat, tak perlu nak sujud aku. Sujud hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ucap terima kasih boleh. Terima kasih imam, kan? Itu boleh lah. Nak sujud tak boleh. Baik, kemudian dan diriwayatkan daripada Baihaqi, daripada Sayyidina Umar Ibn Khattab, tegasnya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu a'da Allah, ijtanibu a'da Allah bi aidihim. Maksudnya jauhkan oleh kamu daripada musuh Allah pada hari raya mereka. Jauhkan oleh kamu akan musuh Allah pada hari raya mereka. Okey, ini nak menunjukkan pada kita tegahanlah, tegahan sujud kepada musuh Allah. Bukan pada musuh Allah Ta'ala saja, hatta kepada orang lain pun, hatta orang Islam pun tak boleh kita sujud. Apalagi kalau sujud kepada musuh Allah Ta'ala, lagi pula. Kalau kita sujud dengan dia, lagilah orang kata dia action lah belakang. Macam tu. Tapi ada juga manusia yang sujud kepada syaitan pun ada. Sebabkan dia dah menjadi hamba habdi pada syaitan, maka sujud pada syaitan. Syaitan pun sombong lah, hebat, ego lah dia. Baik, kemudian dah diriwayatkan daripada Baihaqi, daripada Abdullah bin Am, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man marra bi biladil ajabi, man marra bi biladil ajabi fa sana'a niruzahum, maksudnya fanasa'a niruzahum wa mahrajanahum wa tashabbaha bihim hatta yamuta wa huwa kadzalika husira ma'hum yaumil qiyamah, husira ma'hum yaumil qiyamah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya man marra bi biladil ajim, barang siapa yang lalu pada negeri orang-orang ajam. Orang ajam ni selain pada Arab lah. Fasana'a nizurahum, lalu mereka melakukan upacara dan ataupun pesta mereka. Mahrajan ni pesta. Kan pernah dengar perkataan mahrajan? Mahrajanahum, mahrajan ni pesta lah. Pesta-pesta kan, hiburan-hiburan. Wa tashabbaha bihim, dan mereka pula menyamai, bertasyabuh ataupun menyamai dengan mereka, hatta yamuta, sehingga mereka mati. Wa huwa kadzalika, dan demikian lagi, husira mahum yaumil qiyamah, nescaya dia dibangkitkan besok beserta mereka itu pada hari kiamat. Beserta mereka itu pada hari kiamat. Okey. Jadi maksud dengan ajam ini golongan yang bukan Arab dan bukan Islam. Sebab orang Arab pun ada yang ada Islam, ada bukan Islam. Jadi maksud yang dengan yang golongan ajam ini bukan Arab, yang bukan Islam lah, yang menyembah patung berhala, menyembah batu dan sebagainya, menyembah matahari, cara menyembah api dan sebagainya. Jadi mereka mengikut kepada agama upacara ritual agama mereka. Jadi kalau macam tu, macam satu ni kita cakap, dahulu kamu daripada usaha pada hari-hari mereka, dan yang di bawah ni siapa yang membuat perayaan, contoh dia perayaan di hari raya mereka, satu daripadanya macam Dipawali. Kalau kita sama macam mana tu? Yalah, kalau dia tengoklah upacara tu upacara apa, upacara ritual agama ke bukan agama. Kalau upacara agama tak boleh. Yalah, Dipawali tu agama tu. Kalau upacara agama kita tak boleh join lah.
tak boleh mereka tak boleh ikut-ikut join sekali dengan upacara agama mereka. Tapi kalau hanya sekadar mengucapkan selamat Deepavali, tak ada masalah lah. Orang pergi pacuy ke apa kan, kita ucapkan macam tu je lah. Tapi kalau ikut join upacara agamanya, itu tak boleh. Kuil pun tak. Maksudnya kalau kita kuil tu. Yalah, maksud dia kuil lah. Kan? Masakan rumah tak apalah. Tak apalah, kat rumah je. Ni dah masuk ke kuil tu dengan punya baca mentera-menteranya semua kan. Ya, macam dia buat perayaan tu bukan kahwin kan. Kuil dia orang makan sana kan. Sambil dia buat perayaan tu ni sambutan kahwin dia tu kan. Kan? Jadi kita bersama dengan sana kan. Kita bersama dengan sana lah. Maksudkan kita nak bersama lah kan. Tidak jemput. Dia tengoklah dia tak join upacara agama tu. Kalau ada join ritual upacara agama tu yang haram lah. Okey. Tapi kalau tak ada, hanya sekadar ucapan-ucapan begitu saja, tak masalah lah macam tu. Sebab dia agama dia, lakum dinukum waliyadin. Bagi mereka agama mereka dan bagi kita agama kita lah. Itu. Nabi kata man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang tasyabuh ataupun menyerupai dengan satu kaum, maka mereka itu termasuk daripada kaum itu. Ada tak kita bertasyabuh? Bertasyabuh menyerupai dengan mereka. Kalau ada menyerupai mereka, maka kita termasuk dalam kumpulan mereka lah. Man tasyabaha minhum fahuwa minhum. Siapa yang dia menyerupai mereka, samalah seperti mereka juga. Tapi kalau tak ada bertasyabuh menyerupai mereka, tak adalah. Hanya sekadar mengucapkan begitu saja, tak masalah lah macam tu. Baik. Kemudian kita lihat semula hadis tadi. Sesiapa melalui sebuah negeri ajam dan melakukan upacara ataupun pesta serta menyerupai mereka sehingga dia mati dalam keadaan itu, yang ini tidak bertaubat kepada Allah, maka dia dihimpunkan bersama dengan kafir-kafir pada hari kiamat. Nauzubillah min zalik. Husyira ma'hum yaumil qiyamah. Yang sedih hampir dikumpulkan mereka bersama mereka pada hari kiamat. Baik, kemudian yang L pula, tidak harus bagi seorang muslim itu menuduh saudaranya yang kufur, melainkan kufur itu kembali kepadanya. Jika sekiranya yang kufur tidak sedemikian halnya. Tidak harus bagi seorang, ataupun tidak boleh seorang itu menuduh saudaranya itu dengan kufur atau kafir lah. Kufur ni jamak daripada kafir. Kafirani kufur. Kufur ni jamak ni, ramai jumlah lah. Okay? Di kaedah bahasa Arab, asalnya kafir. Kafir itu seseorang lah, kafir. Kalau ramai kufur. Macam tu. Kufur pun ada dua jenis. Kufur kata kufur asghar dan juga kufur akbar. Kufur kecil dan kufur besar. Nanti kita lihat di sebelah nanti. Ada tajuk tu kan, kufur dan ciri-ciri kufur kan, ada kat situ. Baik. Jadi kita tak boleh menuduh seseorang itu dengan semudah-mudahnya menyatakan dia kafir ataupun kufur. Ditakuti kalau orang itu bukan kafir atau kufur, kalau kita menuduh orang itu, ditakuti akan kembali pada kita. Sebabnya kita kena berhati-hatilah menyatakan seorang itu kufur atau kafir. Apalagi kalau orang itu dia ada sembahyang, dia buat solat, puasa, dia tak tinggal dan sebagainya. Mungkin kadang-kadang pahaman mereka tak sama dengan pahaman kita. Tu jelah. Jadi semuanya kita tak boleh nak menuduh mereka dengan tiba-tiba tanpa ada bukti yang jelas. Baik, sabda Nabi SAW, la yarmi rajulun rajulan bi fusuki wa la yarmihi bi kufri illa irtaddat alaihi illam yakun sahibuhu kazalika. Maksudnya la yarmi rajulun, jangan melontar ataupun jangan menuduh seorang lelaki dengan seorang lelaki yang lain bil fusuki, dengan pusuk, fasik. Wala yarmihi bil kufri, dan jangan melontar akannya dengan kufur. Mana melontar menuduhlah macam tu. Illa, kecuali irtadan ilahi, kecuali kembalilah ilahi kepadanya semula. Illam yakun sahibuhu kazalika, jikalau tidak adalah si sahibnya tu, orang yang dituduh tadi,
kadzalika seumpama demikian. Ditakuti benda tu akan kena pada kita balik. Itu sebabnya kita berhati-hatilah macam tu. Kerana kata yalah dulu pun sibuk kan bising kan pasal isu kafir-mengkafir ni. Bising isu kafir-kafir. Boleh? Keluar suara. Ada? Saya tak boleh buka. Saya tak boleh buka. Tak apa masalah. Dan tidak mengkafirkan orang kafir serta membenarkan ajarannya atau ideologinya adalah juga menjadi kafir. Kerana apabila mengakui kebenarannya bermakna membohongi Allah Ta'ala dan Rasul. Nampak? Jadi ada dua. Satu, kita tuduh orang Islam kafir, kan? Kita tuduh orang Islam kafir, tetapi orang tu tak kafir. Jadi kekafir itu kembali pada kita. Yang kedua, kita tak tuduh orang kafir. Orang tu memang dah jelas kafir dah, tapi kita tak berani nak dakwa dia kafir. Kita tak berani kata orang tu kafir. Orang tu memang dah jelas dah kafir, kan? Ni Nasrani. Ni Nasrani, ni Yahudi Nasrani kafir lah. Yang kita orang kata nak kona sana kona ke sini, kenapa? Dah jelas orang tu kafir. Masalah kadang orang kafir tu, masalahnya orang kafir dia tak mengaku dia kafir. Kan pernah dulu kan isu Sami Belu. Dia kata bila orang Islam tuduh dia kafir, dia marah. Kita juga dia tuduh orang kafir. Kita juga dia tuduh kafir dan dia marah orang kafir. Dia ada tiga je kan. Dalam Quran sebut tiga golongan saja. Pertama Islam, kedua kafir, ketiga munafik. Islam, kafir, munafik. Cuma kafir itu banyaklah pecah-pecahan dia. Hindu ke, Buddha ke, Kristian ke, Yahudi ke dan sebagainya, Majusi ke, kita termasuk dalam kumpulan kafir. Cuma yang satu lagi munafik. Munafik ni berpura-pura Islam lah. Gitu. Jadi kalau orang tu memang dah jelas kita dia golongan kafir, maka kita tetap menyatakan dia kafir. Tak boleh kita katakan dia bukan kafir. Cuma kadang-kadang nak melunakkan je. Kita tak tuduh dia kafir. Kita kata dia kau Kristian. Kau Kristian kan? Ya. Bila kita kata dia Kristian, dia mengaku dia Kristian. Tapi bila kata dia kafir, dia tak mengaku dia kafir. So, pelik kan? Bila kata dia kafir, dia tak mengaku kafir. Aku bukan kafir, tapi aku Kristian dia. Aku bukan kafir, tapi aku agama Hindu dia. Dia tak faham. Sebenarnya dalam Islam tak ada, hanya tiga pecahan saja sebenarnya. Islam, kafir dan juga munafik. Itu aja tiga pecahan yang ada disebut dalam Quran. Baik, kemudian kita perlu memahami perbezaan antara amal dengan akidah seorang yang melakukan sesuatu amalan yang bercanggah dengan Islam kerana kemungkinan dia benar jahil sedangkan imannya masih ada. Dia benar jahil tapi imannya masih ada. Oleh hal demikian itu, dia telah melakukan dosa sahaja dengan tidak menjadi kafir, melainkan terdapat pada dirinya sifat-sifat yang tidak meredai hukum Allah Subhanahu Wa Taala, seperti sifat takabur terhadap Islam. Dan jahil ni itu adalah dikatakan sebagai jahil murakkab, iaitulah jahil dalam keadaan tahu. Jahil dan keadaan tahu. Jahil ada dua. Ada dua, jahil basit dan juga jahil murakkab. Faham Jahil basit, jahil dalam keadaan dia tak tahu dia jahil. Jahil basit dan jahil dalam keadaan dia tahu dia jahil. Dia tahu dia jahil, itu katakan jahil basit. Jahil murakkab, dia tak tahu dia jahil. Dia anggap dia alim saja. Sebenarnya ada jahil. Itu katakan jahil murakkab. Murakkab ada bersusun. Jahil yang bersusun-susun lah. Macam tu. Hati itu dah gelap. Dah gelap hati dia, tak nampak benda yang benar, tak nampak. Baik, kemudian sesungguhnya banyak lagi perkara-perkara yang membatalkan dua kalimah syahadah yang boleh diperincikan daripada perkara yang tersebut di atas berpandukan kaedah yang dipahamkan daripada pengertian syahadah. Maknanya dalam konteks pembatalan syahadah ni sebenarnya banyak. Bukan ni aja, sebenarnya banyak. Tapi kena rujuk dengan kitab-kitab yang mutawalat. Apa makna mutawalat? Kitab yang panjang-panjang.
Mutawalat mana kitab yang panjang-panjang. Tengoklah kitab-kitab lain. Kat situ kadang-kadang ada lagi penamahan-penamahan berkenaan dengan perkara-perkara yang boleh membatalkan 2 kalimah syahadah kita. Baik, kemudian perlu dipahami juga bahawa terdapat perkara yang tersebut itu merosakkan syahadah tetapi pada amalannya sahaja, dengan tidak membatalkan iman. Ia dikenali sebagai syirik khafi atau syirik tersembunyi. Kerana syirik ada 2. Satu syirik akbar, yang kedua syirik asghar. Akbar syirik besar, asghar syirik kecil. Syirik kecil seperti mana tuan-tuan? Seperti sifat riya. Riya, ujub mana heran diri. Sum'ah ni memperdengarkan amalan kita. Mula tadi aku sembahyang tahajud 20 rakaat, kau tahu tak? Kan tak tahu pun kan. Dia cerita yang mana dia memperdengarkan kepada orang amalan ibadah dia. Baik, kemudian supaya kita lebih berhati-hati dalam perkara ini, marilah kita memahami beberapa istilah yang berkaitan dengan iman, iaitu kufur, syirik, ridah dan nifak. Kufur, syirik, ridah dan nifak. Macam tu. Baik, kita lihat kufur pula. Apa makna kufur, tuan-tuan? Kufur daripada segi istilah syarak ialah sifat engkar. Engkar kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya beriman kepadanya. Setelah ditegakkan hujah-hujah, disampaikan kebenaran itu dan dinyatakan pada mereka yang melakukan amalan-amalan yang dianggap ingkar menurut kepada nas-nasnya Allah, nasnya Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dikatakan kufur lah. Kufur ni jamak daripada kafir. Kafir, kafirani, kufur. Kafir, kafirani, kufur. Banyaklah kekufuran-kekufuran. Jangan orang kata, ustaz, kufur dengan kafir beza ke? Sama je. Kufur kafir, kafir kufur lah. Cuma orang kata kufur ni tuan-tuan, dia terbagi pada 2. Pertama kufur akbar, yang kedua kufur asghar. Pertama kufur akbar, yang kedua kufur asghar. Baik, macam mana dikatakan kufur akbar? Okey. Kufur akbar dia terbagi kepada 5 khamsatu anwa'. Okey. Kufur ni dia lawan daripada iman. Kufur lawan daripada iman. Okey. Yakhruju sahibuhu min Islam. Bila orang ni ada sifat kufur akbar, maka mengeluarkan seorang tadi daripada Islam. Wa yujibul khulud finnar, dan wajibkan dia masuk dalam api neraka. Wajib dia masuk dalam api neraka. Jadi kufur akbar ni ada 5. Pertama kufur takzib. Kufur takzib namanya. Yang kedua kufur aba wal istikbar. Yang ketiga kufur syakun, kufur syak. Yang keempat kufur i'tirad. Dan yang kelima kufur nifak. Okey, yang pertama kufur takzib. Kufur takzib ni iaitu i'tikad kazzaba Rasul alaihi salatu wasalam. Faman kazzaba fima ja'u bihi zahiran aw batinan faqad kafara. Kufur takzib ni, kufur iaitulah seorang itu mengiktikadkan Nabi Muhammad SAW dan juga para Nabi dan Rasul itu pembohong. Mereka mengiktikadkan bahawa Rasul dan para Nabi itu pembohong. Dia kata, faman kazzabahum fima ja'u bihi zahiran aw batinan faqad kafara. Maka barang siapa yang mendustakan para Nabi dan Rasul, sama ada zahir ataupun batin, terhadap apa yang mereka bawa, faqad kafara, maka sungguh mereka itu telah kafir. Itu dikatakan kufur takzib. Takzib maknanya mendustakan. Kufur takzib nama dia. Iaitu seorang itu mengiktikadkan dusta Rasul
alaihi salatu wassalam, maka barang siapa mendustakan para rasul ataupun para nabi terhadap apa-apa yang mereka bawa, sama ada zahir ataupun batin, faqad kafara, maka sungguhlah orang itu telah kafir. Yang kedua, kufur aba wa istikbaran. Aba, mana aba ni enggan. Kufur aba wal istikbaran, dan sombong. Istikbar, besar dirilah. Wa zalika bi an yakuna aliman bi sidqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa annahu jaa bil haqq min indillah, walakin la yanqadu li hukmihi wa la yaz'anu li amrihi istikbaran wa inadan. Kufur aba ataupun istikbar maksudnya itulah apabila seorang itu mengetahui dengan benarnya para nabi dan juga para rasul, dan bahawasanya para nabi dan rasul itu telah datang dengan membawa kebenaran daripada Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka tidak mengakui hukumnya. Tidak mengakui hukum dia, tak nak ikut hukum yang dibawa oleh para nabi rasul tadi. Wala yaz'anu bi amrih, dan tidak membenarkan dengan segala urusan-urusan para rasul. Istikbaran wa inadan, keadaan orang tadi dia sombong dan wa inadan, dan ingkar. Sombong dengan ingkar. Seperti iblis, di mana iblis tahu kebenaran Nabi Adam, tetapi dia ingkar. Kenapa? Kerana sombong, ego dan sebagainya. Okey, yang ketiga kufur syak. Kufur syak wa huwa ataraddadu wa adamu jazmi bi sidqi rasul wa yuqalu lahu kufru zan wa huwa diddul jazmi wal yakin. Kufur syak ni ialah seseorang yang hatinya itu pulang pergi. Hatinya pulang pergi. Dan ketiadaan jazam dengan kebenaran para rasul alaihi salatu wasalam. Dan dikatakan juga istilah lain kepada kufur syak ni ialah kufur zan. Kufur zan iaitulah lawan daripada jazam dan juga yakin. Lawan jazam dan yakin, mana keyakinan itu tak kuat terhadap kebenaran para nabi dan juga para rasul. Itu dikatakan sebagai kufur syak. Dan yang keempat kufur i'tirad. Kufur i'tirad maksudnya al-muradu bi-i'tirad al-kulli an-din bi ayyarada bi samihi wa qalbihi wa ilmihi amma ja'a bihi alaihi salatu wasalam. Okey, maksud kufur i'tirad ni kufur penentangan dengan bahawa dia menentang dengan mendengarnya, dengan hatinya, dengan pendengarannya, dengan hatinya, dengan ilmunya terhadap apa-apa yang dibawa oleh para rasul atau alaihi salatu wasalam. Terhadap apa yang dibawa oleh para rasul dan para nabi itu dia tentang. Dia katakan kufur i'tirad. Dia menentang dengan pendengarannya ataupun dengan hatinya, dengan ilmunya amma ja'a bihi rasul alaihi wasallam. Okey. Dan yang kelima kufur nifaq. Kufur nifaq al-murad an-nifaq i'tiqadi. Al-i'tiqadi bi ayyazhara al-iman wa yabtinul kufra. Maksud dengan kufur ini, kufur nifaq ialah dengan membezahirkan iman dan batinnya kufur. Menzahirkan iman sedangkan batinnya termasuk dalam kufur ataupun ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala sebut, dia kata zalika bi annahum amanu summa kafaru fatumi ala qulubihim fahum la yafqahun. Demikian itu kerana bahawa mereka itu beriman kemudian mereka menjadi kafir, maka Allah Ta'ala telah mempetri hati mereka, mengunci hati mereka, fahum la yafqahun, padahal mereka itu tidak mengetahuinya. Baik, jadi mana ada 5 kufur akbar. Ada berapa tuan-tuan? 5 kufur akbar. Pertama tadi apa? Kufur takzib. Okey, takzib mana mendustakan. Yang kedua kufur abad. Abad mana enggan, keinginan ataupun istikbar, sombong. Yang ketiga kufur syak, ragu-ragu, taraddud. Yang kelima
Yang keempat kufur i'tirad. Ain ra alif dot. I'tirad. I'tirad maknanya penentangan. Kufur dan keadaan dia menentang. Kemudian yang kelima kufur nifaq. Okey. Kemudian kufur asghar. Okey, kufur asghar ini kufur yang tidak mengeluarkan seorang itu daripada agama Islam. Dia kata, kufur asghar ghairu mukharrij minal millah wa huwa la yatanaqadu aslul iman bal yanqusu wa yad'afu. Dia kata, apabila seorang itu ada ciri-ciri kufur asghar, dianya tidak mengeluarkan seorang itu daripada Islam. Okey? Dan dia pun juga tidak meruntuhkan iman. Dia iman tak runtuh, tetapi mengurangkan iman ataupun mendhaifkan iman. Mengurangkan ataupun menaifkan iman seseorang. Okey? Itu dikatakan sebagai kufur asghar. Termasuk kufur asghar ialah seperti kufur nikmat. Termasuk kufur asghar ialah kufur nikmat. Tahu kan orang kufur nikmat? Nikmat banyak tapi leko je kan. Nikmat banyak dia dapat tapi dia tak tahu je kan. Sedekah tak nak. Gitu. Ibadah tak nak. Semua tak nak tapi nikmat banyak dapat. Itu dikatakan orang yang kufur nikmat. Dia hayal lah, sibuk dengan harta kemewahan tadi. Okey, ini tidak membawa kepada kafir. Dia tak bawa kepada kafir, tapi orang tu dalam keadaan berdosa, sentiasa dalam perbuatan dosa, sehinggalah dia kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Itu kufur asghar. Okey. Apa lagi? Saya tengok lain pula. Kadang saya tengok dalam kitab-kitab Arab. Kitab-kitab Arab dalam internet. Dalam internet banyak kan kitab Arab kita tengok. Okey, kufur asghar. Kat sini ada lagi. Kalau dalam riwayat lain pula sama juga kufur takzib, kufur juhud, ada lagi kufur takzib, kufur juhud. Kemudian kufur syak wazan, kufur i'tirad, kufur nifaq. Okey, dalam satu riwayat pula lain ada pendapat lain pula bukan ulama, dia kata kufur abad dan iktibar itu tak ada. Tapi diganti dengan kufur juhud. Diganti dengan kufur juhud. Okey? Dia mengenal satu benda tu hak. Dia mengenal satu benda tu hak dan yakin benda tu. Walakin yajhadahu zahiran. Tetapi dalam keadaan dia ingkar. Dia yakin tapi masa sama dia ingkar. Yajhadahu zahiran imma kibran wa hasadan wa tam'an. Sama ada dia sebabkan dia ingkar tadi, sebabkan dia sombong, ataupun dia hasad dengki, ataupun dia tamak kepada harta dunia dan sebagainya. Itu dikatakan kufur juhud. Jim ha waudat juhud, kufur juhud. Ganti daripada kufur aba wa istikbaran. Boleh? Kemudian kufur asghar ni masuk di kufur nikmat lah. Kufur nikmat ni tak sampai membawa kepada orang itu keluar dari Islam. Tapi yang kufur akbar ni dia boleh membawa seorang itu keluar dari Islam. Gitu. Sedangkan kufur nikmat tak masuk. Bukan. Tapi lama kelamaan pun kalau silap-silap boleh keluar dari Islam juga lah. Murtad. Boleh buat pada murtad. Boleh murtad lah. Gitu. Baik, kita lihat semula istilah syarak kufur ialah sifat ingkar kepada apa yang diperintahkan Allah Ta'ala supaya beriman kepadanya. Setelah ditegakkan hujah-hujah, disampaikan kepada orang itu dan nyata pada mereka yang melakukan amalan-amalan yang dianggap ingkar menurut pada nas-nasnya. Keingkaran itu berlaku dengan hati seperti firman Allah Ta'ala, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal akhir wa ma hum bimu'minin yuhadihuna Allah wal ladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yashurun fi qulubihim marad
fazadahumullahu maradun walahum azabun alimun bima kanu yaksubun. Maksudnya wa minan nas, dan sebahagian pada manusia itu orang yang berkata kami beriman dengan Allah Taala dan akhirat. Wa ma hum bimu'minin, padahal mereka tidak beriman. Ini ayat ni tuju pada orang munafik. Tuju pada orang munafik yang mana berpura-pura Islam. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Setengah pada manusia itu iaitulah orang yang berkata kami beriman dengan Allah Ta'ala dan akhirat, padahal mereka sebenarnya tidak beriman. Yukhadi'un Allah wallazina amanu, mereka menipu Allah dan wallazina amanu, dia orang beriman. Wa ma yahda'una illa anfusahum, tiadalah mereka menipu kecuali diri mereka sendiri. Wa ma yashurun, padahal mereka tak mengetahui. Mereka sangka mereka berjaya menipu, mereka sangka mereka berjaya menipu orang beriman dengan berpura-pura Islam, tapi sebenarnya mereka tak berjaya menipu pun, kecuali mereka menipu diri mereka sendiri. Jadi Allah Ta'ala membalas perbuatan mereka itu. Allah Ta'ala bongkarkan benda itu, disebutlah Quran. Fi qulubihim marad, dalam hati mereka itu ada penyakit. Dalam hati mereka ada penyakit. Penyakit apa? Penyakit nifak lah. Bukan benda penyakit itu penyakit hati yang biasa, kanser ke kan? Bukan. Itu bukan masuk penyakit itu. Penyakit di sini maknanya penyakit nifak, menyembunyikan benda yang kan, berpura-pura Islam. Ini mana penyakit lah tu. Fi qulubihim marad, dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada, maka Allah Ta'ala menambahkan lagi penyakit tadi. Tak ada penyakit, tambah-tambahlah penyakit lagi. Walahum azabun alimun bima kanu yaksibun, bagi mereka azab yang pedih terhadap apa yang mereka dustakan, apa yang mereka bohongkan. Ayat Baqarah, surah Baqarah ayat 8 dan 10, ni ayat nak cerita tentang kan Allah Ta'ala membongkar fi'il ataupun perangai orang munafik yang berislam. Mereka cuba menipu Allah, mereka cuba menipu orang Islam. Seperti antaranya, kalau pada zaman Nabi itu siapa? Kepala munafik Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ni dia kepala munafik. Dia mengaku Islam, dia pura-pura depan Nabi. Orang sembahyang dia pun sembahyang, orang puasa dia pun puasa, kan? Tapi sebenarnya dia benci kepada Islam. Macam tu. Kemudian Allah Ta'ala memberi hukuman jelas pada mereka yang mengaku beriman dengan lidahnya, sedangkan hatinya tidak bertikad sebagaimana lidahnya. Sesiapa yang ingkar dengan hatinya dengan apa yang diwajibkan oleh Allah supaya beriman dengannya, maka orang ini dikatakan sebagai pendusta, pembohong di atas ikrarnya bahawa dia beriman pada Allah, di mana Allah Ta'ala memberi amaran dengan azab yang pedih. Allah Ta'ala bagi amaran dengan azab yang pedih kepada golongan-golongan munafik ni yang pura-pura Islam. Dalam peperangan pun tuan-tuan, Abdullah bin Ubay menarik beberapa orang sahabat, kan, kekawannya daripada menyertai peperangan. Lagi membawa, tersilap saya 100 orang, 300 saja, 300 orang Islam dia bawa lari, kan. Buat apa kau nak pergi perang, kata. Nanti kalau mati kau mati kata, jangan perang. Itu kepalanya Abdullah bin Ubay lah, kalau munafik. Sebabnya dalam peperangan Uhud tu Islam kalah. Kerana ada sejumlah tentera yang berpaling tada ataupun lari meninggalkan medan perang. Kerana di atas pengaruh daripada Abdullah bin Ubay, kepala munafik. Macam-macam lah dia cakap tu. Baik, kemudian hukumnya adalah terserah kepada Allah, kerana kita tidak mengetahui apa yang tersirat di hatinya, di mana kita hanyalah mengetahui apa yang lahir saja. Kepada orang yang ingkar dengan hati sesungguhnya dia mengetahui siapa dirinya, maka terserahlah kepadanya, dan sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui segala-galanya. So Allah Ta'ala tahulah. Kan? Orang-orang yang kufur ni, kufur nifak ni. Ini kufur nifak ni.
Kita sebenarnya tajuk munafik ada nanti di muka surat 41. 41 tu dia tajuk munafik je. Tapi kat sini pun dia masuk juga kan tentang ayat ni munafik ni. Ayat 33 ni ayat berkenaan munafik. Tapi dia masukkan juga di sini. Kenapa? Kerana kufur pun ni termasuk juga. Dia ada 5 tadi kan. 5 termasuklah kufur nifak. Kufur nifak ni termasuk dalam kufur juga. Pertama kufur takzib. Yang kedua tadi kufur juhud ataupun kufur aba' wa istikbaran. Kemudian kufur syakun, syak. Yang ketiga, yang keempat kufur i'tirad. I'tirad penentangan. Ta'arad itu mana menentang. Okey. Dan yang keempat kufur nifak. Yang kelima kufur nifak. Maknanya yang kelima ni maksudnya ya, kufur nifak. Okey, itu termasuk dalam kufur akbar. 5 benda ni termasuk dalam kufur akbar, kufur besar. Okey. Sedangkan yang kufur asghar seperti kufur nikmat. Kufur nikmat tu dia tak bawa pada kufur, dia tak bawa pada kafir. Tapi tetap orang tu berdosa lah. Macam tu. Kenapa dia leka lalai kan dengan nikmat Allah Taala bagi pada dia. Baik, kemudian Allah Taala sebut dalam Quran, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tusawwisu bihi nafsahu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Maksudnya, dan sesungguhnya kami telah mencipta manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat leher. Kami lebih dekat padanya daripada urat leher. Nampak tak? Ayat ni tuan-tuan boleh dijadikan sebagai hujah menyatakan bahawa Allah Ta'ala ni sebenarnya dekat dengan kita. Dekat sangat dengan kita, Allah Ta'ala kita. Okey? Ada orang kata Allah Ta'ala di mana? Di langit. Di mana Allah Ta'ala duduk? Di langit. Sebenarnya Allah Ta'ala tidak bertempat. Ada orang kata Nabi Muhammad SAW naik ke atas langit jumpa Allah Ta'ala untuk mendapat ijazah solat. Kenapa Allah Ta'ala duduk di langit? Sebenarnya Allah Ta'ala tidak bertempat. Allah Ta'ala berada di mana-mana saja. Kalau Allah Ta'ala itu bertempat, sama seperti makhluk kita bertempat. Macam tu. Kemudian mereka yang ingkar dengan lidah adalah dianggap terkeluar pada iman dan menjadi kafir. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala, man kafara billah ba'da imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnul bil iman walakin man syarha bil kufri sadran alaihi ghadabun minallah wa lahum azabun azim. Maksudnya man kafara billah, barang siapa yang ingkar ataupun kufur dengan Allah min ba'di imani, sesudah mereka beriman, illa kecuali man ukira wa qalbuhu mutmainnul bil iman, kecuali orang-orang yang dipaksa sedangkan hatinya tetap beriman kepada Allah. Walakin tetapi man syaraha bil kufri, tetapi siapa yang terbuka hatinya menerima kufur, maka atas mereka tertimpalah ghadabun minallah, tertimpalah kemurkaan. Ghadab ni muka ataupun asal mana ghadab ni kemarahan. Ghadabun minallah, kemarahan, kemurkaan Allah Taala. Walahum azabun azim, bagi mereka azab yang pedih. Bagi mereka azab pedih. Okey? Jadi orang yang kufur dengan Allah sesudah beriman, jadi orang mereka ni kafirlah. Kecuali orang yang dipaksa kufur. Kalau kau tak sembah patung ni, aku tembak kau. Kau tak sembah patung, aku tembak kau. Itu maknanya dipaksa lah. Maka terpaksalah sembah. Tapi dalam hati dia tak beriman pada Allah. Itu dibenarkan lah. Dibenarkan. Maknanya dalam keadaan kau betul-betul darurat. Kalau darurat sikit-sikit tak boleh sembah patung. Dia kata darurat yang tinggi punya darurat. Kalau tidak kau akan ditembak. Kalau tidak kau akan dipotong kau punya alat. Alat tak? Kalau kau tak sabar apa tu, aku potong kau punya alat. Alat tu kan? Kau tak faham alat kan? Jadi dipaksa lah. Dah paksa. Tidak akan kau akan dibuat macam tu. Jadi dia terpaksa lah.
Mana dalam keadaan darurat, betul-betul darurat lah, maka dibenarkan kita sembah patung, tetapi dengan syarat hati tetap beriman kepada Allah Ta'ala. Haruslah. Tapi separuh daripada orang beriman ni, dia tak akan buat juga sembah patung. Kau nak bunuh pula, tak kisah. Masalah separuh daripada orang kafir ni, kadang bila dia benci Islam, kadang dia tak bunuh, dia seksa. Macam susah. Seksa, pukul setiap hari, pukul rajang tumbuk setiap hari pukul. Kan kalau tak larat, kan? Kalau dia tembak terus, okey lah. Senang cerita. Masalah ni seksa, seksa siang malam pagi petang, diseksa dengan orang kata, tengoklah orang Islam yang di China tu kan, hia apa, seksa, dengan kerusi elektrik lah, macam-macam lah kan, pukul siang malam, tak dibagi makan, sepak terajam. Macam mana tu? Kan berat kan tanggungan. Baik, kemudian last kali kita habiskan. Ayat ini menerangkan tentang siapa yang mengucap kata-kata yang menunjukkan kafir, yang berlaku tidak dengan paksaan, iaitu tiap-tiap kata yang menghina atau menolak atau mengingkari perkara yang wajib Allah Ta'ala beriman pada dia. Maka orang ni kafir lah, sengaja buat. Tak ada siapa maksa kan, tak ada siapa, dia sukarela menyembah selain Allah Ta'ala, sembah batu, kafir lah. Adapun orang yang dipaksa adalah dikecualikan selagi hatinya masih tetap beriman, walaupun tidak dinafikan bahawa menghadapi paksaan hingga mati syahid adalah baik. Sebabnya ada separuh orang, dia tak kisah, kau nak bunuh lah, kalau aku mati syahid, aku tetap tak akan ikut arahan kau. Macam tu. Tapi masalah kalau diseksa tak tahan tu, dengan disuruh makan daging babi ke apa kan, kau makan daging babi, kau tak makan, aku tembak kau, kan? Kau tidak akan macam-macam lah, kan? Kemudian tiap-tiap perbuatan ditafsir kepada kafir menurut nas adalah juga dihukum kafir terhadap siapa yang melakukannya, seperti melakukan upacara ibadah terhadap sesuatu makhluk yang disembah oleh orang kafir menurut upacara yang mereka lakukan. Ibadah ritual tadi, upacara agama dia, itu jangan kita join. Kita jangan join upacara agama dia. Kita boleh tahulah, kita boleh tanya dengan dia, ini upacara agama tak? Dia kata tak. Kalau tak, boleh lah kita join. Kalau dia kata memang upacara agama dia, tak boleh lah. Gitu kan? Wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihi marji'u wal ma'am. Sekut saya tu malam ini, insyaAllah akan datang kita masuk lagi syirik pula, syirik kepada Allah. Baik, saya buka persoalan kalau ada. Kalau tak ada, kita tutup terus. Ada? Kalau kita pergi kat sini mati kan, yang bakar duit tu ada cara agama tu. Saya tak pasti ya. Lepas tu dia kan bersedekah dekat dia kan, sedekah dekat dia gunanya kan dia bakar duit dulu kan. Itu cara agama tu. Tapi percaya agama tu, percaya agama dia, kan? Dalam kita tak ada lah bakar-bakar duit. Dan konteks Islam ada dua bakar. Kan dia membuang kertas tu kan. Itu cara agama dia lah. Kita boleh tanyalah dia. Kadang kita pun tak faham sangat. Dia sedekah dia. Dia kata sedekah dia. Sedekah untuk siapa? Dia duit kan, duit dulu kan duit betul kan. Sekarang duit dia kertas tu kan. Dia punya sedekah dia buang lah. Kepercayaan dia lah tu. Kepercayaan dia. Dari sedekah dekat sedekah lah. Kan kalau sini matikan dia keluar kan, ada duit keluar kan. Tapi dalam konteks Islam tak ada kan? Tak ada bakar-bakar duit. Kalau ragu-ragu tak perlulah. Tak perlu pergilah. Kalau ragu-ragu tak perlu pergi, dan tak perlulah kita ikut apa yang dia buat itu. Tapi dalam kutipan yang orang buat untuk keluarga Si mati? bukan derma
Saya itu dah dia agama dia orang juga kan. Jadi kita mengaku agama dia orang juga kan. Pasal kita mendermu tak. Itu berlaku di tempat-tempat dah mana jabatan kota kerajaan itu. Yang paling baik tak boleh join lah. Kalau orang kata kalau meninggal tu kita bagi penghormatan gitu je lah. Datang tengok je lah. Betul dah. Jadi dia duit mana bagi meringankan beban dia salah lah. Meringankan beban dia. Correction dia tu. Correction itu yang dia kutip pada Jadi itu meringankan beban dia. Tanda dia menguruskan keadaan dia dengan masalah. Itu macam tak ada masalah. Itu macam tak ada masalah je lah. Kan? Hatta orang kafir pun kadang kita masanya kita boleh juga tolong orang kafir. Kan? Yang penting bukan untuk meruntuhkan Islam. Kalau perbuatan yang kita buat tadi membantu untuk meruntuhkan Islam, itu yang tak boleh. Tapi kalau perbuatan kita bukan untuk meruntuhkan Islam, hanya mungkin nak meringankan beban dia saja. Mungkin dia kadang orang susah. Kadang bukan orang Islam, bukan non-Muslim tu kan ada juga yang susah-susah ni. Macam tu. Tapi kalau kita tahu dia kaya, buat apa kita nak sumbang? Dia dah kaya dah, duit banyak. Kan, kedai pun banyak. Kan? Dia bantu dia sekadar pergi kemanusiaan lah. Macam tu. Kalau sekadar pergi kemanusiaan tu bolehlah kita bantu tolong dia. Sebab mungkin kadang dia susah. Tak semua pun orang non-Muslim ni kaya. Ada juga susah, tetap susah juga lah. Bukan tu agama dia. Dan bukan dia pun tak ada niat untuk nak runtuhkan agama kita. Kalau dia niat, maknanya tak boleh lah. Gitu. Okey? Hanya sekadar bantu itu je boleh. Hatta kadang kita masih hidup pun kadang-kadang kita bantu juga. Cina contohnya non-Islam, bersiden di jalan. Residen jatuh tengah jalan tu. Kita sebagai hak, sebagai orang, sebagai manusia kan, walaupun dia berislam, kita bantu dia lah. Sebab dia pun tak musuh dengan kita. Dia pun tak ada permusuhan kita. Just sebagai dia pun sebagai rakyat, sebagai warga negara Malaysia, kalau dia jatuh tepi jalan pun, dia residen pun, kadang kita bantu jugalah. Macam tu. Tapi kalau kita dah bantu dia, dia berlagak pula, tu tak payah bantu lah. Ada juga kan? Gitu, macam melepaskan cinta sipit. Kita pula dimarahan pula. Kita dah bantu dia, tolong dimarahan dia. Kan ingat pula belakang macam tu. Kan siap dia keluarkan dia punya steering, key steering kan. Jadi kan mana ada keluar dalam YouTube apa, viral. Kan? Macam-macam marah. Ini semua lah tu kan. Tengoklah. Mana atas kata ihsan sebagai manusia tak ada masalah, kita bantu. Tapi kalau dia ada niat lain, itu lain lah. Dan kita nampak dia ada niat lain untuk nak, memang dia nak caci maki Islam. Memang tak perlu kita nak bantu lah. Sekarang ni nak nyata Ustaz. Nyata sekarang ni. Baik. Sekut sekarang tu pembincangan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa yaqinan shalihan wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsiran wa siyan fatah ya alim. Nawala qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'arifin. Allahumma fakana fi din, Allahumma fakana fi din. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqal ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Qabbalallahu minkum.